itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua yang menyaksikan Startup Enterprise. Yang hari ini saya akan memberikan tips-tips macam mana untuk mendapat full mark 100% dan ia tidak, orang kata, mustahil untuk dilakukan. Dan bersama-sama saya semua student yang baik, yang hebat luar biasa, student daripada kelas A. Boleh tak berikan sorakan kelas A? Mana kelas A ni? Tak ada sorakan. Ya, itu je sorakan dia. Dan kita akan dengar sorakan daripada kelas B. Yes. Nampaknya kelas B ni lebih bagus daripada kelas A agaknya dari segi participation. Tapi kita akan berikan sekali lagi peluang pada kelas A. Dengar suara kelas A. Mana kelas A? Ini. Kamu main setengah. Macam krik-krik je. Okey, tak apalah. So, apa-apa pun, alright, berikan saya kesempatan untuk saya sharekan tips macam mana nak buat assignment ni. Semestinya untuk assignment ni saya tergerak hati tergerak hati untuk membantu anda semua. Saya akan siapkan you all layout dia untuk you all masukkan saja dan dapat full mark. Senang saya nak menanda dan senang pula untuk anda membuatnya supaya tidak tergaru-garu macam nak membuat assignment satu yang haru biru tanpa ada arah tuju. Tak apalah, yang masih lagi bertugas untuk membuat assignment satu yang sangat-sangat mudah tu, selamat membuat. So hari ni berikan saya kesempatan untuk mutekan masing-masing punya mikrofon. Saya akan sharekan kepada anda semua tentang macam mana nak buatnya. So saya akan share sebentar untuk anda. Kalau tak dengar ke apa, bagi tahu ya. So siaran ini saya rakam untuk tujuan anda buat ulang kaji dan juga sama-sama untuk dapatkan. So nampak Nampak? Nampak. Okey, saya kecilkan muka saya. Nampak. Muka besar-besar buat apa? Biarlah badan besar saja. Dekat dalam kecil-comel je. Alright, so saya akan sharekan untuk assessment ni adalah 3 minggu dilakukan. 3 minggu maksudnya kita akan dapat ujung bulan ni. 3 minggu sebenarnya dah lepas dah sebenarnya ni, minggu lepas. Tapi sebenarnya tak payah 3 minggu, seminggu pun dah boleh siap dah ya. Alright, so yang ini adalah satu soalan sahaja merangkumi banyak. Dan assessment 2 ni dia punya sekejap saya nak ni AXL, saya akan mute awak. Terima kasih. Okey, dah cukup ya. Senang mute, tak banyak cerita. Alright. So untuk anda semua, tajuk 2 ni adalah Display Entrepreneur Skills by Executing Real Business. Bermaksud kita kena show our skills keusahawanan tu dengan menjalankan perniagaan secara real. Secara real ni bukan secara online saja, tetapi secara bersemuka, fizikal. Dan anda pun dah buat tempoh hari ni minggu aktiviti. Jadi saya tak ada membebankan you all untuk buat repeat again. Okay, dan benda tu pun dah berjaya, alhamdulillah. Dan saya ucap tahniah kepada semester 1 mengungguli top 3 daripada ramai-ramai semester yang lain. You all nampak bersemangat dan mencipta keuntungan. Saya bagikan you all tepukan. Terima kasih. Dan assessment ini adalah memberikan markah 70%, sedangkan assessment 1 yang you all hantar tu 10% saja. Assessment ni 70% dan kena jawab semua soalan lah. So soalan-soalan ni adalah, ini saya besarkan sikit. Okey, ni dia saya besarkan sikit. So kalau baca question and discussion ni, dia bercerita tentang what is about entrepreneur, apa skills-skills yang ada. So it's just pembacaan you all lah, So YouTube. Okay, so ini dia. Dan presentation pun sebenarnya tidak bersemuka. It's just ambil presentation dan bercakap, ambil satu tempat yang bagus dan tangkap gambar, rakam video 5 hingga 10 minit dan upload daripada YouTube. Senang saja. Subjek ni sangat senang sebenarnya. Ramai orang boleh dapat A sebenarnya, sebab dia punya tu tak banyak songit, tak banyak benda yang nak disusahkan. Think positive and you get it. Okay, introduction. So what the profile, company and background. Okay, so saya akan buat lah kat sini Saya akan buat kita buat kat bawah ni contoh ambil ni. Saya kena buat kat sini je lah, teruslah sini terus buat kat sini.
Okay, contoh macam ni kalau you all akan buat company profile ni, korang you kena buat satu benda dipanggil sebagai macam ni. Saya tunjuk jap. Buat melalui Canva, satu Canva, buat company background, masukkan ke semua you all punya board of director you all, ahli kumpulan you all tu. Saya ambil contoh satu jap. Mana saya nak bagi. Benda tu you dah buat dah dulu. Saya ingat awal-awal dulu. Ingat tak profile individual profile? Ingat ke? Ingat ke sayang semua? Ingat. Benda itu masukkan sahaja dekat dalam you all punya page tu. Sekejap saya cari je satu benda saya punya. Mana saya tak jumpa lagi. Ke bawah. Pakai Canva je. Masukkan semua nak muka ni saya tunjuk jap. Ni laporan. Sorry. Ni kita panggil apa tadi? You all kena masukkan, bukan laporan, kita panggil apa? Business ini adalah sekejap. Company profile company profile. Okey, sekejap saya buat ambil ni company profile, buat macam ni. Company profile saya tunjukkan. Lepas tu gambar tu saya tunjukkan lajak ni. Buat ni kat sini. Saya tunjukkan sebentar. Ni saya tunjukkan. Okey, company profile gambar ni, bagilah gambar yang banyak sikit. Ada 4 orang gambar kan. So upload contohnya macam ni. Okey, mana gambar lain? Ada 4 orang yang lain. Okey, letakkan, kalau nak letak gambar macam ni, contohnya kumpulan awak macam ni, letak macam ni pun boleh juga. Okey, macam ni. So company profile letak macam ni. Company profile ada ramai kan. Macam ni. Letak kat situ. Ni company profile awak, ada 4 orang. 4 orang ni kan. Macam tu. So company profile, apa nama profile company dia? Contohnya Pakcik Group, Pakcik Enterprise, contoh. Macam itulah. So letak semua nama-nama dalam satu ni cukup. Bang. So print screen. Print screen, ambil kat sini, ambil semua ni, pergi tampal dekat sini. Sini je. Sangat senang. Saya tunjukkan jap ini nak buat assignment lepas ni tak ada mengengik dah. Cik Shan tak tahu macam nak buat. Ya Allah, tak tahu. Ni saya dah tunjuk dah sayang. So ni dia. Okey. So senang tak nak buat company profile? Hari ni siap company profile boleh siap dah hari ni. Okey, jangan terlalu kecil, just that's nice macam ni. So nampak tulisan tu yang penting kalau boleh besar lah macam ni. Satu muka surat. So letak tengah-tengah, nampak ni macam ni. Jangan lokek letak sini, sebab kita bukan nak print pun. Kita kan hantar melalui ni je. Okey, buat company profile background dah. Alright. Kemudian yang ini tak payah tau. Saya tunjuk ini tak payah. Kalau kita nak buat yang ini tak payah, copyright ni tak payah, ni sulit-sulit ni tak payah. Okey, sulit ni tak payah. So yang atas ni pun tak payah dah. Ni saya nak buat saya bagi format ni. Ni tak payah, atas ni pun dah tak payah, sulit-sulit ni buang. Okey, cover depan, macam mana cover depan? Cover depan yang saya minta you buat assessment tu. Cover depan. Okey, saya tunjukkan. Cover depan, ambil sekali lagi yang ni. Okey, masukkan. Cover depan kat sini. You all ni entah hidup ke tidak tak? Semua okey tak ni? Okey. Hidup lagi. Bagus, alhamdulillah. Okey, cover depan, ambil ni cover ni. Ambil cover magazine. Cari magazine, cari yang wow sikit lah. Gambar-gambar yang wow. Contohnya macam ni. Ni cantik ni. Ni, ambil ni gambar ni. Masukkan gambar you punya kawan-kawan tadi kan. 4 orang tadi. Buatlah macam mana you nak buat. Asalkan gambar tu nice, masukkan gambar ni. Contoh macam ni. Letak macam ni. Pandailah you all. Tapi kalau gambar yang lebih nice tu lagi cantik. Yang belakang ni tak payahlah. Macam tu. Contoh macam ni kan. Buat macam ni. 4 orang je kan. 4 orang macam ni je lah.
Yang tu hilang lah sikit. Ni. Buat saya nak macam gambar macam ni Saya nak ada gambar. Ni 4 orang kan. Satu kumpulan 4 orang kan. Jangan lebih. Jangan kurang tak apa. Lebih jangan. Okay, macam ni. So kat sini buat nama kumpulan apa? Kumpulan tadi. Contohnya Pakcik Enterprise. Okay. Buat benda ni. Jangan skema-skema macam zaman-zaman dulu buat assignment tu dah kenapa. PRI. Okay. Alright. So ni assessment, letak assessment 2. Okay. Macam ni Pakcik Enterprise. Macam tu. Lepas tu letak kat sini apa nama-nama. Nama semua. Nama ID. Okay. Pakcik Enterprise kelas apa? ID plus kelas mana? Okay, letaklah nama-nama tu siapa-siapa kan. Okay. Okay, saya nak macam ni so letaklah apa-apa kat sini asalkan dia cantik macam ni so saya bagi besar sikit. Macam ni. Macam tu gambar macam ni saya nak. Mana hilang dah pakcik saya. Okay. Macam tu. Alright. So macam ni yang saya nak. Yang nanti you cantikkan. Okay. Sebentar. Saya ambil jap print screen. Okay, sebab siaran ni siaran yang boleh diulang-ulang untuk buat. Okay, ini cara dia. Ambil nanti gambar satu grup. Nampak lebih wow Okay, tepikan. Masukkan kat sini. Muka depan dia adalah gambar tadi tu. Ni, saya nak muka depan ni. Macam itu. Nampak? Ini cover page dia. Okay, boleh faham ya? Nombor 2. Terus je introduction. Kalau boleh buat ni dulu sebelum introduction ni. Sekejap. Buatlah ni dulu. Content. Table of content. Table of content. Table of content ni buatlah satu table of content. Apa kita punya tajuk-tajuk tu. Okay, pakai ni insert table. Okay, berapa table of content kita nak. Okay, sekejap saya okay, cut dulu. Okay, table of content kita. Okay, saya harap you all boleh nampak ya. Walaupun you all dah pergi jalan kat Old Town tu, you all nampak lah. Okay, nombor. Lepas tu content. Content tu apa? Introduction ke page. Ni semua orang tahu ya. Okay, buat ni macam tu. Okay, contohnya introduction A. So macam ni. Situ. So ini dia. Introduction nombor A. Page 2. Macam tu. Mudah je. Okay, lepas tu introduction. Baru masuk introduction. Dah buat dah company profile background. Dah macam ni, settle. Nombor 2. Sayang-sayang masih hidup lagi ke semua? Baguslah Zumi kelas tadi ya. Okay, bagus. Alright. So discuss and brainstorm an idea for project simulation. So ini apa dia punya idea dia. Ini Stanley pun ada ni. Siapa jelas jadi ni. Okay. So tengok ya, discuss and brainstorm an idea. Macam mana nak discuss and brainstorm tu? Apa discussion you all? So you punya discussion dekat sini. Buat dalam 5 discussion. Okay. So you cakap kat sini. Okay, ni numbers. Number 1. Geram pula aku si mancung ni. Okay, 4 5. Okay. So ini adalah discussion brainstorming idea. Apa idea you all? Okay.
Ini apa dia punya reason, purpose dia, reason ke apa ke, significant ke. Okay. Alright. Ni dia. So dah buat macam tu, discuss. Okay, bila you discuss, okay, siapa yang bagi idea ni. For example ni kat sini, idea saya nak jual keropok leko. Keropok leko. Idea by what? Siapa? Aiman idea. Okay, nombor 2, jual ni, apa nama, ice cream. Okay, daripada contoh Ina. So macam tu. So kenapa, apa signifikan dan sebagainya, you tulislah. Kenapa? Sebab rasa macam profitable, rasa macam untung ke apa ke, macam tu, alright. So itu discuss and brainstorming an idea kat situ. So bawah ni you buat lah. Okay, dia punya penerangan dia, penerangan dia, ceritalah kenapa pilih tu. We choose what? Apa XXXX? Barang apa? You choose to sell apa contohnya? Apa? Oden. Ni Oden kat sini. Contoh Oden oleh contohnya Hafiz. Macam tu. Because apa-apa reason. Okay. Alright, dah settle lah. Senang je you all buat dia. Kan? Senang kan? Apa yang kat atas ni? Oh, benda tu. Okay. Setakat ni on track ke? On track kan? Okay. On track bagus. Lepas tu nombor 3, describe the product, USP and value propositions. Ini dia. Copy je ni. Masuk kat sini. Apa USP produk tu? Contohnya produk ni kan, Kopok Leko contoh describe the product USP. Okay, kita letak Kopok Leko dah ada. This is a USP, unique selling proposition. Unique selling point. Okay, proposition pun boleh, unique selling point pun boleh. Alright, so yang ini adalah values proposition. Letak sini. Apa value dia? Unique selling point. Apa dia punya unique selling point? Apa value dia? Kat sini you akan letak. Bagi pekat sikit lah. Senang tak nak buat assignment macam ni you all? Senang kan? Tak banyak kerenah kan? Ada barang? Ada ni. Ada markah. Senang. Okay, dah settle. Ni apa unique selling point ni? Janganlah keropok-keropok ni. For example, apa dia punya USP dia, keunikan dia. Keunikan dia maybe kalau you nak jual Oden tu, is dia put in dia punya recipe. Contoh recipe dia. Recipe ada keunikan dia, mungkin types of variety. Ya Allah, kenapa 2 kali ni? Okay, varieties of taste, types. Contohnya ada berapa variety? Ada 3. 1 spicy, 1 medium, 1 apa nama, ala Japanese. Contoh macam tu. Ala Japan ke ala apa ke, macam-macam lah you punya unique selling point tu. Alright, so what the value proposition? Apa value proposition dia? Apa value dia? Value dia, orang akan rasa feelings kata dia dapat rasakan dia dekat Jepun, feeling situation atau feeling dia, value dia menggambarkan atau imagine abroad
Malaysia. International. Okay. Boleh macam tu Apa dia? 5 perkara. You all senang je. You all hari ni dah siap dah kalau buat benda ni. Sebab itu kadang-kadang you all fokus buat, malam ni siap dah ni. Okay ni diversify. Apa dia? Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Sihat. Kena siapa tu? Tak tahulah siapa saya. Budak ni Hafiz ni sekejap lagi kelepuk juga kan. Okey. Alright. Jangan tak siap ni buat benda ni. Korang tengok ni betul-betul ni. Bukan senang. You all ada tak? Ada tak lecturer buat macam saya ni? Tak ada. Bagi siap bagi ni lagi. Tapi masalahnya kedatangan sangat mengecewakan. Saya akan bagi kepada mereka yang datang saja benda-benda ni, lain buat sendiri. Alright. So yang ini adalah diversify rule. Ini name. Lepas tu this is rule. Rule ni tugas dia. Rule ataupun task dia, apa dia buat. So for example, okay, contohnya Hafiz. Siapa lagi dalam grup tu? Contohnya Aiman. Siapa lagi yang datang ni? Nama pun tak. Azim. Azim. Terima kasih Azim. Azim. Buatlah dia sebab dia 4 orang je kan. Satu tu buanglah. Delete. So satu lagi XXX. So siapalah. So what the rules dia? Dia ni buat apa? Dia ni plan ke? Dia ni buat task apa? Dia ni adalah seorang yang setting tools. Apa dia punya tugas dia? Setting tools ke apa ke, tools untuk selling. Dia ni pula adalah photographer, contohnya photographer, videographer. So semua yang you all punya ni, at the end dia ni bertanggungjawab untuk membuat task A. Dia ni bertanggungjawab membuat task B, contoh. So nama dia ada. So orang yang buat kat sini, setiap orang yang buat kat sini, contohnya benda ni, siapa yang buat benda ni, dia tulis nama dia. Contohnya Hafiz. Dia kena tulis nama dia kat sini supaya saya tahu siapa punya kerja. Okey. Salah pula. Contohnya macam ni. Macam tu. Supaya saya tahu, Hafiz buat, bawah ni Hafiz lagi. Macam tu So inilah yang saya nak. Okay, dah settle, dah habis. Yang ini benda tu USP apa yang USP yang ada. Carilah kelebihan dia. Dia punya differentiate dia. Apa yang membezakan dia dengan orang lain. Okay. Alright. Okay, yang ini nombor 4 ni. Alright, dah settle. Yang ini sama. Satu orang kena ada lebih daripada. Sekejap ya. Okay. So, okay, ni dah settle. Yang ini pun sama. Contoh. Okay. Ni macam ni. Ni macam ni. Seorang mesti ada 5 At least 5 Jangan letak XXX. Yang semasa lepas tu nak cakap beban marah. Dia hantar kat saya macam ni XXX. Dah kenapa kau isi lah. Itu susah kah? Kan? Alright. Alright. Senanglah buat untuk soalan yang pertama ni. Sayang-sayang. Ya Allah, semua tidur. Senang Okey. Biasa. Kenapa? Kenapa tu? Audience. Alright.
So yang ini part yang seterusnya, part B adalah part A dia. Pitching your idea by promoting a product in front of real audience. Show on stage your talent. Inilah dia. Pitching idea ni tak lama ya. Saya bagilah you all. You nak berapa minit? You nak berapa minit sayang semua? 2 minit. Apa nak cakap tu kalau 2 minit tu? Okey lah, saya bagilah 2 minit sehingga 10 minit ya. Sebab ada orang yang nak cakap banyak, dia boleh dapat banyak markah lah ya. Macam tu. Sekejap, saya tunjukkan gambar. So untuk dapatkan ni 2 hingga berapa minit saja. So you all tunjuk macam ni. Saya tunjuk jap the way you kena buat. Senang je you all benda ni. Tak susah. You all buat satu hari, bagi-bagikan tugas, dah dapat. So ni saya tunjukkan gambar yang perlu letak. Macam ni je. Macam tu ya. Lepas itu you punya pitching idea yang you dah buat tu, QR code. Masukkan video rakaman tu. Contohlah ya, QR code Syamputra. Contoh ya, saya ambil QR code ni jap. Contoh ya, contoh. Sebentar, saya ambil QR code. Jangan salah QR code pula. Okey, ni dia QR code. QR code ni untuk apa? Untuk bukti yang mana kita buat benda tu ya. Gambar dah ada. Sebab saya kena faham yang audien yang akan check untuk you all punya ni bukan saya. Saya tahu you all buat, tapi kita perlu ada satu bukti ya. Ni QR code lah. QR code dah tak nampak dah. Tak apalah, you ambil yang nampak punya ya. Okey, QR code ni adalah bukti yang mana you all buat presentation tu. Itu saja. Senang ya. Present dekat depan orang. Alah, kelak-kelak you all juga presentnya. Alright, prepare the tools and platform to sell a product. Okay, inilah dia kan, prepare and tools and platform to sell. You kena prepare the tools and platform. So preparation, the real situation tu, macam mana nak prepare tu, apa yang nak you nak buat. Okay, so perancangan you all lah. Benda-benda yang you nak buat tu. Pakai kotak lagi. Pakai kotak ni jap ya. Okay, sini copy, pergi kat sini. Contoh ya. Ni tools ya. Tools tu macam mana kita nak buat? Siapa yang buat tools ni? Contohnya bahagian memasak ya. Contoh bahagian promotion. Siapa yang promotion? Lepas tu bahagian bawah ni adalah bahagian production. Siapa yang memasak? Memasak tu production lah. Bahagian promotion siapa? Tools person in charge. Ingat lagi tak? Siapa yang buat? Siapa yang memasak? Siapa yang selling? Siapa ni? Okay, apa lagi tools yang you all ada? Preparation you all tu, dari segi delivery ataupun kita ada promotion, kita ada ni, kita ada untuk delivery, untuk memasak, delivery ke, anything about you punya tools you all tu yeah. So ada preparation, buatlah 5 ya. 5 atau 6 lah preparation. Preparation yang ada you buat lah ya. Contohnya macam siapa yang nak pergi pasar dan sebagainya. So purchase just ni mungkin ada 2 ya. Alright, dah settle kat sini dah. Macam tu je you all buat assignment. Okay, execute the project activity and total sales TC is 200. Saya rasa you all dapat total sales banyak. Dan adakah ya profit you all adalah 100. So kat sini show the coupon. So ni bukti lah, bukti your coupon daripada mana. Ni saya perlukan bukti ni, benda ni. Hari tu tempoh hari macam ni, coupon yang you all dapat ni dapat daripada ni
Letak je lah berapa you punya ni total sales. Ini buatlah buat satu ni juga, satu benda ni. Okey, buat macam ni. Okey, total sales, ni apa ni kita panggil total cost. Ini total sales. You all dah setengah jam. Kejap kita habis nanti kita sambung lagi siang kat korang nak pergi ke Old Town ke apa ke. Tak ada. Okey, tambah satu lagi. Macam nak ni. Okey, ni tambah lah. Tambah insert satu. Okey, total profit. Okey, macam ini je. Total cost, listkan cost apa. Apa cost yang terlibat? Satu, cost apa? Bahan mentah, material ataupun raw material. Raw material berapa cost dia? Berapa bagi RM nak RM50 for example. Okay, raw material. Okay, apa lagi? Benda yang cost. Plastik semua tu kan. Plastik, straw ke apa saja yang costing kat sini, you all list kat sini. Lepas tu total sales, berapa sales your estimation sales you all. Mungkin you all ada dalam 20 packs times untuk kali berapa price. Raw material ni, the total of raw material RM RM90. Total sales price adalah, katalah you punya barang ni adalah RM2, bukan RM2, RM5 lah. Okey, lepas tu ada 30 packs kali barang apa, price dia berapa, RM contoh RM2. So berapa ni? 20 kali 5 berapa sayang? 100 kan? Nampaknya aku bercakap seorang je lah ni. Betul sih. Okey, 30 kali 2 60. 60. Nampak tu 160. Bagus-bagus, ada juga yang menjawab ni. Bagusnya. Okey. So ni tengok and total profit adalah bila mana kita kena tahu total revenue. Sekejap nak dapat revenue, total revenue minus total cost. Dia punya pengiraan RM160 tolak RM90. Berapa untung sayang? Tak ada jawab tu. Ni berapa? RM70. 60. 70 the profit. So kita tahu profit kita adalah tak sampai lah 100. Tapi it's okay, tak apa. Walaupun kita punya revenue ni tak sampai, bagi reason kat sini, achieve or not. Dia punya conclusion. Dia punya tu bukannya kita sampai tak sampai, achieve or not, achieve ataupun not achieve. Kalau tak achieve sebab apa? Kita tahu sebab apa. Bagi reason. Okay, sebab apa tak achieve? Sebab mungkin they have no variety of food, of product selling. Apa? Bagi reason. Bagi reason kenapa ni? Kenapa tak berjaya? Baik. Bagi 3 je lah. Okey. Dah, tu jadi bagi conclusion sekian. Jangan risau. Walaupun you all ada ni, tapi you ada reason dia kenapa tak berjaya. That is satu benda yang bagus, Macam ni je sayang buat dia. Execute, kita dah buat. Lepas tu letak gambar. Janganlah lupakan gambar. Gambar ni.
Contoh gambar, ambil gambar sekejap dekat dalam you punya ni, you punya gambar kelas you all. Mana gambar kelas you all? Sekejap saya ambilkan gambar. Mana ni? Gambar you all tengah menjual ni. Ni ada gambar. Dah ni lah. Okey, contoh. Gambar orang tak ada. Gambar ni je ada. Gambar tangan. Tapi at least ada dalam 4-5 gambar pun dah okey Letak gambar kat sini. Contoh gambar ni saya tunjuk. Yang you all buat ni. Okey. Ni execute dia produk ni. Okey, ni dah kan. Okey ni. Ambil letak. Ni membuktikan you all berniaga lah ni. Nampak ni. Ni kelas mana buat ni? Kelas mana sayang? 1B. Ni 1B Ada gambar dia kat saya. Sekejap. 1A ni mana gambar ni tak tahu. Tak, sekejap cari sekejap gambar 1A. Kan merajuk pula. Gambar tak ada. Sekejap. Bagi saya apa dia? Mushroom soup. Bagi satu gambar, masukkan dalam grup, masukkan dalam WhatsApp. Gambar you all. Satu gambar berniaga. Tolong masukkan wakil. Saya tak boleh nak ni dah, sebab dia dah tak boleh nak ni. Nak gambar sini. Cepat korang, siapa ada gambar? Okey. Ya Allah, 1A tak respon. 1B ada tak? Ada. Cepat masuk dalam grup, Grup dalam ni. Dalam grup WhatsApp. Itu gambar yang ni, gambar tengah berniaga tak ada. Astaga. Gambar yang Z bagi ni gambar ni. Ini gambar saya, laptop saya. Astaghfirullahalazim. Gambar korang tengah berniaga. Ish, korang ni. Tak apa, saya cari. Dah hantar. Okey, kejap. Ni ada nampak berniaga tau. Itu yang penting. Okey, ini ada dia. Kalau boleh 4 lah. Kalau saya nak ada 4 4 gambar. At least ada nampak benda tu. Video pula, gambar tu. Okey. So ada 4 gambar. Kalau ada gambar lah. Sedap tu. Ya Allah, itu aku. Korang ni. Okey. Gambar produk pun boleh lah. Selada. Tapi kalau boleh saya nak gambar yang berniaga ni yang diorang bagi saya ni. Ini yang untung balik hari ni, balik haji ni. Aduh, hai korang. Satu lagi gambar. Main sini, satu gambar lagi. Apa Syed bagi gambar korang? Ni betul. Ini yang betul ni. Ada satu gambar ni, nice. Okey. Ni Abang Long pun ada sini. Okey. Nampak. Abang Long datang tak hari ni? Korang? Abang kau datang tak? Ya Allah, tak berjawab semua. Sampai hati korang. Datang. Alhamdulillah. Tengok. Korang tengok. Senyap-senyap pun buat bukan macam korang tu bising-bising sekali tak buat. Alright. Okey. Nampak? Ada gambar ni. Sekurang-kurangnya nampak gambar ni. Saya tu, ni adalah turun. Sekali tak ada gambar macam mana? Itu susah sikit. Okey, dah settle. So sampai situ saja dulu. Nanti untuk part B
dan part D saya akan sharekan lagi. Apa-apa pun kena patuhi tentang buat ni. Double spacing justify dengan using komputer lah. 12 size 12 area. Tengok ni kat atas ni kan ada 12 area. Ya, dekat atas, dekat bahagian atas. Ni saya tunjuk lah jap. Tak nampak pula korang tu kan. Sekejap ya. Okey. Okey, nampak tak kat atas tu? 12, manalah tahu tak tahu. Ni 1.5 spacing. Macam mana nak 1.5 spacing? Macam ni, saya tunjukkan cara dia. Contohlah ni kan, ambil yang ni, you all highlight. Okey. Pergi dekat bahagian sini kan ada tanda sini. Ini klik sini, ambil 1.5 spacing. Ramai orang ambil 1.1 ataupun ni terlalu kecil dan ni terlalu besar pula. Dah kenapa macam ni? 1.5 spacing. Lepas tu yang ada tanda-tanda ni saya nak dia justify. Justify tekan yang ni supaya dia kemas. Dia kemas. Itu sahaja permintaan untuk format assignment ni. Tak susah. So kita akan masuk untuk part seterusnya. Saya harap you all boleh buat sampai sini. Sebelum tu ni do live or video marketing. Tak banyak pun you all. Satu video sahaja saya perlukan. Pakai QR code sahaja untuk video marketing. Contoh you dah buat video marketing ni di TikTok Contoh saya ambil video marketing yang ada tu. Contoh, ada tak siapa-siapa yang dah buat video marketing? Contohnya video yang dia dah buat tu sempena tentang nak promote produk tu. This is a before promoting Before promoting. Saya ambil lah contoh lah. Contoh kalau contoh video yang ada kan. Video ni yang sesusah dalam masa 1 minit saja, below 1 minute Letakkan QR code kat sini. Okay, QR code saja. QR code tu senang. QR code pakcik. Contoh. Okey. Jap, saya tunjuk jap. Mana QR code saya ni? Okey. Ni contoh lah, contoh. Buat satu poster, buat satu QR code, letak macam ni. Saya nak macam ni sayang-sayang semua. Ni contoh saya nak buat promosi barang tu. Letaklah barang tu macam ni. Ni barang lah, contoh saya ambil contoh Ada QR code tu, jangan tak nampak pula QR code tu. Contohnya macam ni. Okay, ni this is a poster. Dalam poster ada QR code dah. QR code tu adalah kita punya video yang kita nak buat promoting. Saksikan. Boleh buat sekarang. Walaupun dulu you tak buat promosi pun, tak buat secara besar-besaran kan. Buat je. Buat baru letak gambar, lepas tu letak scan kat sini. So saya akan scan, settle tu. So yang ni semua daripada A ni mudah ni je. Macam ni je buat assignment. Tak perlu pelik-pelik nak buat macam thesis dan bagai, tak payah. Macam ni je. Cover depan, ada table content, ada introduction, company background, ada 5 perkara, 4 perkara, 5 perkara, gambar nanti pitching idea hari Selasa, hari Rabu next week, dan execute, you boleh buat gambar, lepas tu buat dia punya costing, sales and profit, dah settle, dan reason why dia achieve ataupun why the secret, kenapa achieve, apa rahsia achieve, a secrets of success. Achieve kenapa, tak achieve kenapa, kena sebut juga Kalau achieve mungkin dia kata you all punya estimation tu berjaya dan sebagainya. And then last, do live or video marketing. Kalau buat live, tak live. Kalau buat marketing ataupun buat sebelum. This is promote the product. Kalau you buat kat TikTok, buatlah flashback balik semula pun tak apa, saya terima Alright, nanti kita akan berjumpa untuk masuk tajuk part B, C dan D. Dan semestinya assignment ini memberikan markah yang sangat besar. Sebab itu dia agak sikit panjang nak buat. Saya buat step by step sebab dia ada 70%. Jadi saya harap you all dapat menjayakan soalan introduction. Dan part A saya akan tengok pada hari Rabu Rabu boleh Rabu saya akan tengok je, bukan apa macam tengok kelas ni ada
Kalau ada yang kelas buat, saya catat je lah. Oh, okey, ni buat. Okey. Kalau tak buat, nak buat macam mana? Kita bukan boleh paksa. Result di tangan anda. Kan? So, saya harap Rabu boleh buat. Hari ni boleh start untuk bahagi tugas. Okey, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni. Kau buat video ni. Kau buat ni, kau buat ni. Kau buat pitching ni nanti. Macam ni. Dah bagi tugas. So, saya harap hari Rabu nanti. Rabu ni, next week kita akan buat pitching. Rabu ni dah buat pitching. Rabu ni buat pitching, ya. Rabu ni buat pitching. Alright, jumpa lagi korang. Apa-apa pun, congratulations yang dah hantar assignment 1. Kita akan berjumpa di lain acara untuk kelas esok, kelas B jumpa ya. Lama tak jumpa you all. Saya buat oleh-oleh sikit ya untuk korang dalam kelas ya korang. Alright, jumpa lagi. Apa kata buka kamera, saya nak merakam korang punya apa nama ni, detik-detik you all ada masuk dekat dalam Discord ni. Cuba buka sikit. Buka, nak tengok. Nak tengok sikit. Hello sayang, manakah gambar anda? Tak ada seorang pun letak gambar. Sekejap ya, saya buka. Sekejap ya, saya buka sekejap. Macam mana saya nak buka? Oh, ni dia. Ui. Kenapa tu? Dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Bahaya. Yalah Azim, itu kerja kamu punya. Alright. Okay, so saya nak ambil gambar. Ready untuk ambil gambar? Ready. Ya Allah, Z2, thank you. Lama tak jumpa. Dah flawless dah muka awak. Okay, ready. 1, 2, senyum. Sebab jap. Sebab gambar yang you all senyum, you all attend ni, itu you all letak dalam appendix tau. Supaya saya tahu, okay, Hafiz ada, Apek ada kat situ, Syed, macam tu. Alright, 1, 2, 3, senyum. Macam tu pula. Ya Allah. Okay, boleh. Boleh lah. Alright. Okay korang, take care korang. Jumpa lagi esok untuk kelas ni, kelas A, InsyaAllah. Jumpa lagi. Take care yourself. Selamat petang. Jumpa lagi. Apa nak tanya apa? Saya nak tanya boleh sir? Tanyalah apa dia. Kan bila kalau kita buat yang assignment tu kan, yang kita berniaga tu, siapa yang dapat RM200 dan ke atas tu, dia kumpulan ni yang akan dapat markah kan? Yes, kumpulan tu memang dapat markah penuh lah. Untuk yang bahagian tu 10 markah tak silap saya. 10 markah. Ikut kumpulan ke ikut kelas ke? Ikut kumpulan. Korang punya kumpulan kan ada pembahagian kan? Korang dah dicatat kan? Betul tak? Kalau korang dapat, katalah you katalah you all dapat kumpulan tu, mestilah you all ada pengagihan ke tak ada pengagihan? Ke semua buat satu barang je? Korang macam ni korang punya hari tu? Buat satu barang ke buat macam mana? Tanya 1A sir. 1A buat semua sama ke apa? Lain-lain barang, lain-lain kumpulan ke sama kumpulan? Tu Zaim boleh jawab tu. Zaim boleh jawab. Ya Allah, dah berpusing-pusing, pening pula kepala aku tengok. Berpusing-pusing tu. Macam mana korang pembahagian kelas? Pembahagian kumpulan. You dapat beratus-ratus, saya tak siap saya sampai 600. Mestilah you all ada bedak-bedakan, betul tak? So kalau you all buat you all dalam satu kelas, tapi you all ada berasingan jualan ke sama je semua? Pukul rata je. Ada yang asing ke? Asing ke sir? You asing, you pandai lah asing-asing. Acah-acah je lah, macam creating dia tu, bukan tak biasa korang. Aduh, korang ni bab-bab ni nak tanya saya. Kalau saya lah, saya acah-acah buat je macam, okay, ni ada grup kita berapa ni, pastikan dapat 100 lebih pun okay. 100 lebih dapat 8 markah. Kalau 200, 10 markah. Macam tu je pun. Okay, alright. Take care korang. Jumpa lagi. Jumpa esok. Bye-bye malam ni. Siapa yang nak bermain dengan saya, dapat kalahkan saya, dapat skin. Alright. Take care. Bye-bye. Thank you sir.